Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rusniza mempelajari Sains Tahun 4 bagi tajuk Gerak Balas Tumbuhan. Baik, topik yang kita akan pelajari pada hari ini ialah bahagian tumbuhan yang bergerak balas, kemudian rangsangan bagi tumbuhan, dan di akhirnya kita akan buat ulang kaji topik bagi gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan. Baik, objektif pelajaran ialah di akhir pembelajaran cikgu harap kamu dapat menyatakan rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak balas, menghubung kaitkan bahagian tumbuhan yang bergerak balas dengan jenis rangsangan dan membuat kesimpulan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Baik, seperti manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan juga akan bergerak balas terhadap rangsangan. Apakah rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak balas dan apakah bahagian-bahagian yang terlibat apabila tumbuhan bergerak balas? Jom kita pelajari tajuk ini. Baik, kita lihat bahagian-bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan. Baik, bahagian pertama adalah pucuk, yang mana pucuk adalah bahagian tumbuhan yang akan bergerak balas dan tumbuh ke arah cahaya. Baik, yang kedua, bagi sesetengah tumbuhan, bahagian daunnya akan bergerak balas apabila disentuh. Seperti inilah. Dan bahagian yang ketiga adalah akar. Jadi akar adalah bahagian tumbuhan yang akan bergerak balas dan tumbuh ke arah air dan graviti. Baik, seterusnya kita akan lihat rangsangan yang menyebabkan tumbuhan bergerak balas. Seperti yang kita pelajari tadi, bahagian-bahagian seperti pucuk, daun dan akar akan bergerak balas terhadap graviti, air, sentuhan dan cahaya. Jadi graviti, air, sentuhan dan cahaya inilah merupakan rangsangan yang menyebabkan bahagian tumbuhan seperti pucuk, daun dan akar bergerak balas. Baik, kita lihat rangsangan yang pertama iaitu graviti. Baik, akar tumbuhan akan tumbuh ke arah graviti bagi memastikan akar itu sentiasa tumbuh ke tanah bagi mendapatkan air. Apakah graviti? Graviti ialah daya yang menarik objek ke arah bumi. Jadi akar akan tumbuh ke bawah walaupun pasu tu kita buat dalam keadaan seperti ni, dia terbalik, tapi akar di dalamnya akan tumbuh ke bawah disebabkan oleh tarikan graviti bumi. Okey, kalau kita lihat di sini, kita akan lihat pucuk akan naik ke atas dan akar akan tumbuh ke arah bawah disebabkan graviti. Baik, gerak balas tumbuhan yang seterusnya adalah bahagian akar, iaitu rangsangannya air. Bagi tumbuhan, akar ni akan tumbuh ke arah air bagi menyerap air yang secukupnya untuk tumbuhan bertumbuh dan mencegah daripada tumbuhan layu. Akar tu akan bergerak ke arah air. Jadi rangsangannya air. Contohnya seperti eksperimen yang kita lakukan ini. Sekiranya kita letak air di sini, akar itu akan bergerak balas menuju ke arah air. Baik, rangsangan yang ketiga ialah sentuhan. Bagi sesetengah tumbuhan seperti pokok semalu ataupun pokok perangkap lalat Venus ni, daunnya akan menguncup dan tertutup serta-merta apabila disentuh. Jadi, gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan bagi daun pokok semalu dan pokok perangkap lalat Venus ni adalah sentuhan.
Baik, rangsangan yang terakhir adalah cahaya. Jadi tumbuhan akan bergerak balas terhadap cahaya. Bahagian yang terlibat adalah bahagian pucuk yang akan tumbuh ke arah cahaya matahari ataupun cahaya dengan secukupnya. Kenapa cahaya diperlukan oleh tumbuhan? Kerana bagi tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Apakah proses fotosintesis? Fotosintesis ialah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Kamu boleh perhatikan daripada video ini, apabila adanya cahaya, tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya. Begitu juga dengan uji kaji yang kita perhatikan di sini. Sekiranya tumbuhan diletakkan dalam satu bekas yang mempunyai lubang di atasnya, tumbuhan akan tumbuh menegak ke arah lubang tersebut. Dan sekiranya lubang tu berada di tepi, tumbuhan akan membengkok ke arah lubang untuk keluar, pucuknya keluar bagi mendapatkan cahaya. Baik, cikgu ada info sains berkaitan tentang bagaimana tumbuhan kecil mendapatkan cahaya. Baik, ada setengah tumbuhan yang tumbuh melata di atas tanah, yang mana ia tidak mempunyai batang yang kuat untuk naik ke atas bagi mendapatkan cahaya. Jadi setengah tumbuhan ini seperti pokok duit-duit ini, ia mempunyai akar lekap untuk memanjat pokok yang tinggi bagi mendapatkan cahaya. Seperti ni akar lekap. Jadi dia jenis berbatang lembut. Jadi dia akan menggunakan akar lekapnya ini untuk memanjat pokok lain bagi naik ke atas mendapatkan cahaya. Begitu juga dengan pokok kacang ini. Ia mempunyai sulur paut. Sulur paut ni untuk dia melekapkan diri dia pada tumbuhan lain ataupun dia memaut pada batang pokok ataupun ranting untuk dia naik ke atas, bagi pucuk dia naik ke atas mendapatkan cahaya. Baik, kesimpulan bagi topik yang kita pelajari pada hari ini tentang gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan ialah tumbuh-tumbuhan akan bergerak balas terhadap rangsangan seperti graviti, air, sentuhan dan cahaya. Jadi, bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan adalah seperti akar akan bergerak balas terhadap graviti dan air. Kemudian bahagian yang bergerak balas terhadap sentuhan adalah daun dan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap cahaya adalah pucuk. Dan bagaimana cara kita nak mengingatkan tentang rangsangan tumbuhan ni untuk dia bergerak balas? Kita ingat gas C. Jadi cikgu ambil daripada huruf depan ni. G, graviti, A, air, S, sentuhan dan C, cahaya. Jadi kita ingat gas C. Baik, sebelum kita akhiri topik ini, jom kita ulang kaji semula tentang topik gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan dengan menonton video ini. Jeff sedang membantu seorang petani bernama Peter untuk menuai lobak merah. Akarnya tertanam jauh di dalam tanah. Lobak merah adalah akar yang boleh menyimpan makanan. Akar tumbuh di dalam tanah. Tumbuhan memerlukan air untuk bertumbuh. Tumbuhan menggunakan akar untuk menyerap air dari tanah. Apabila terdapat air di dalam tanah, akar bergerak balas dengan tumbuh ke arah air. Peter telah menanam beberapa anak benih di dalam pasu. Dia meletakkan pasu berhampiran tingkap di bangsal tamannya. Bangsal hanya mempunyai satu tingkap untuk cahaya masuk. Jeff mendapati bahawa bukan semua anak pokok tumbuh lurus. Pucuk membengkok ke arah cahaya matahari yang masuk melalui tingkap. Pucuk bergerak balas terhadap cahaya. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan.
Peter mempunyai tapak semayan orkid. Akar orkid tidak perlu tumbuh di dalam tanah. Orkid boleh mendapatkan air dari udara. Apabila tumbuhan orkid digantung, akarnya akan tumbuh ke bawah kerana akar bergerak balas terhadap graviti. Jeff mendapati bahawa terdapat tumbuhan semalu di ladang. Jeff suka mengganggu daunnya. Apabila dia menyentuhnya, daun menguncup. Daun semalu bergerak balas terhadap sentuhan. Baik, itu saja tentang topik gerak balas terhadap tumbuhan. Sila jawab soalan kuis dan latihan yang cikgu sediakan. Kamu boleh rujuk juga buku teks muka surat 70 hingga 71. Sekian, terima kasih.